Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton sekalian, bersama saya pada kali ini, di dalam video kali ini, bersama saya Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan membincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan bacaan saktah di dalam Al-Quran. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, terdapat beberapa tempat yang perlu dibaca saktah. Dan dinamakan saktah ini ada saktah wajibah dan juga ada saktah jaizah. Jadi saktah wajibah ni ada 4 tempat di dalam Al-Quran, manakala saktah jaizah ada 2 tempat di dalam Al-Quran menurut cara bacaan yang kita amalkan di Malaysia. Jadi tuan-tuan, saya bacakan contoh-contohnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan ta'arif saktah. Apa saktah ni tuan-tuan? Jadi kita kena tahu dulu apakah saktah ini. Saktah ni maksud dia adalah memutuskan suara pada huruf Al-Quran seketika tanpa bernafas. Tanpa bernafas dalam keadaan wasal dengan niat untuk meneruskan bacaan. Memutuskan suara seketika tanpa bernafas dalam keadaan wasal. Maksud dia tuan-tuan bukannya kita wakaf. Saktah ini berlaku pada ketika kita wasal, iaitu menyambung bacaan. Kalau kita wakaf, dia tak jadi saktah. Jadi kita lihat apakah contoh-contohnya. Jadi kita lihat kepada saktah wajibah yang wajib kita baca saktah sekiranya kita wasal, iaitu sambung bacaan. Contoh yang pertama adalah terletak pada surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Yang ni kita biasa baca tuan-tuan, kita biasa baca. Mungkin kita amalkan suratul Kahfi ni pada hari Jumaat. Amalan kita baca surah Al-Kahfi. Jadi kita perlu tahu bagaimanakah cara bacaannya. Jadi surah Al-Kahfi saktahnya terletak pada ayat yang pertama. Ayat pertama, jadi dia terletak di hujung ayat. Iwaja. Dekat sini ada huruf sin kecil pada hujung ayat yang pertama dalam suratul Kahfi. Jadi sekiranya kita wakaf, walam yaj'al lahu iwaja, kalau kita wakaf dia tak jadi saktah. Tak jadi saktah. Tetapi sekiranya kita sambung, iaitu kita wasal, maka akan berlakunya saktah, memutuskan suara seketika. Kita cuba baca saktah. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ini sekiranya kita baca wasal, maka wajib kita saktah di hujung ayat yang pertama ini. Contoh yang kedua adalah terletak pada surah Yasin ayat 52. Yang ini juga biasa kita baca tuan-tuan. Jadi kena tahu cara bacaannya yang betul. Mungkin kita selalu amalkan surah Yasin ini pada malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, ataupun mungkin kita baca ketika di majlis-majlis doa selamat dan juga sebagainya lah. Yasin ini selalu kita amalkan. Jadi pada ayat 52 terdapat tanda sin kecil, iaitu saktah. Jadi kalau kita berhenti mim marqadina, kalau kita berhenti kerana ada tanda wakaf di sini, maka tidak perlu saktah kalau kita wakaf. Tapi sekiranya kita sambung, maka perlu dibaca saktah. Berhenti, memutuskan suara seketika tanpa mengambil nafas tuan-tuan, ya, sekiranya kita sambung. Jadi kita cuba baca mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kita berhenti, putuskan suara di sini tanpa mengambil nafas. Contoh yang ketiga terletak pada suratul Qiyamah ayat 27. Jadi kalau kita lihat ayat pertama ni panjang tuan-tuan, kemudian ada tanda wakaf. Ayat kedua juga ada tanda wakaf, panjang ayat dia. Tapi ayat ketiga ni kita tengok pendek sahaja ayatnya, surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqa. Jadi dekat sini kita sambung terus. Kalau kita sambung, kita wasal pada tanda sin kecil ini, maka kita wajib saktah, memutuskan suara seketika tanpa mengambil nafas. Bagaimana cara bacaan dia tuan-tuan? Kita baca wa qila man raqa, wa qila man raqa. Jadi dekat sini adanya tanda saktah. Kemudian contoh yang keempat, saktah yang wajib adalah pada suratul Mutaffifin ayat yang ke-14. Juga di sini ayatnya pendek tuan-tuan. Maka biasanya kita akan membaca dengan bacaan saktah
kerana kita sambung, maka bacaannya bagaimana? Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi kat sini ada tanda sin kecil iaitu tanda saktah, maka wajib kita saktah, memutuskan suara seketika tanpa mengambil nafas. Bagaimana bacaan dia sekali lagi tuan-tuan? Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi kita berhenti, memutuskan nafas, memutuskan suara seketika di sini. Ini adalah contoh 1, 2, 3 dan 4 ini saktah yang wajib kita lakukan sekiranya kita menyambung bacaan ataupun wasal bacaan kita. Dan ada 2 tempat tuan-tuan yang kita jaiz, iaitu kita harus membaca dengan saktah. Tempat yang pertama adalah pada ayat pada suratul Haqqah ayat 28 29 yang bawah sekali ni tuan-tuan ya. Jadi pada sini ayatnya saktahnya berada di hujung. Sekiranya kita wasal, jaiz, tak wajib lah. Jaiz maksudnya harus kita baca saktah, ataupun boleh juga kita baca dengan idgham sahaja. Saktah ni tuan-tuan, contoh kita baca saktah tuan-tuan kalau kita baca waqaf dulu. Kita baca waqaf dulu, kita berhenti, maka tak ada saktah. Ma aghna anni maliyah. Kita waqaf tak ada saktah tuan-tuan. Jadi kalau kita sambung bacaan, kita wasal, maka kita kena baca dengan saktah. Jaiz, harus tuan-tuan hukumnya. Bagaimana cara bacaan saktah? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi dekat sini kita memutuskan suara seketika. Sekali lagi tuan-tuan, kita harus saktah. Sekali lagi kita try. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kenapa kita kata jaiz tuan-tuan? Kenapa kita kata harus? Kerana boleh dibaca dengan cara lain, iaitu kita baca sambung terus, idghamkan hak kepada hak. Contohnya kita baca terus idgham hak kepada hak, kita tak baca saktah. Contohnya ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dekat sini tuan-tuan, kita tunggu baca je maliyah halaka anni. Itu kalau kita idgham terus, maka tak ada saktah. Nak baca saktah pun boleh, nak idgham terus pun boleh, sekiranya kita baca pada suratul Haqqah ayat 28-29 ya tuan-tuan. Dan tempat kedua saktah yang harus, saktah yang jaizah adalah pada ketika kita hendak menyambung hujung suratul Anfal kepada awal surah At-Taubah, maka dibolehkan membaca dengan saktah. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian kita tuan-tuan berkaitan dengan saktah. Saya telah berikan kepada tuan-tuan, para penonton sekalian, iaitu cara bacaan saktah yang wajib. Ada 4 tempat, dan juga ada 2 tempat saktah jaizah. Saya berikan salah satu cara bacaan dia, iaitu pada surah Al-Haqqah. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian kita dalam video kali ini. Dan juga kepada tuan-tuan yang belum subscribe lagi, saya berharap tuan-tuan dapat subscribe saya punya channel, supaya kita tidak terlepas apa-apa perkongsian kita berkaitan dengan Al-Quran dan juga Al-Qira'at. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.